Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nur Imadirina binti Ni Muhammad Hafiz. Saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Seri Mersing. Saya dilahirkan pada tanggal 21 Disember 2010. Bapa saya seorang pembantu pegawai pertanian Risda daerah Mersing. Manakala ibu saya pula seorang guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SK Seri Mersing. Menyebut tentang itu, teringat saya kepada novel tulisan Khairuddin Ayib yang bertajuk Guruku Ibuku Jua. Namun bezanya, guru itu ibu kandung saya, manakala dalam novel tersebut guru itu ibu tiri watak utama. Saya merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Saya mempunyai 2 orang adik lelaki, iaitu Ni Muhammad Haraziat dan Ni Ashrafi Adwa. Dalam kesempatan ini, saya ingin bercerita sedikit tentang kejayaan yang telah dicapai. Antara kejayaan yang telah dicapai ialah mendapat tempat keempat daerah Mersing bagi pertandingan hafazan MTQ 2021. Dalam pertandingan bahas ala Parlimen 2021, saya dan pasukan berjaya merangkul gelaran Johan bagi peringkat daerah Mersing dan mendapat tempat ketiga bagi peringkat negeri Johor. Saya terpilih sebagai pembahas terbaik dalam pertandingan tersebut. Saya juga memenangi tempat pertama bagi pertandingan menulis cerpen peringkat daerah Mersing dan mendapat tempat keempat bagi peringkat negeri Johor. Dalam pertandingan pantun, saya dan pasukan SK Seri Mersing berjaya membawa gelaran Johan bagi peringkat daerah Mersing dan mendapat tempat ketiga bagi peringkat negeri Johor. Dalam bidang akademik pula, saya sering mendapat keputusan yang amat cemerlang. Mata pelajaran yang saya gemari ialah Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris. Alhamdulillah, keputusan itu saya kecapi berkat usaha gigih serta dorongan kuat daripada keluarga dan guru-guru. Kata-kata ini telah dipetik daripada buku Mutiara Fikir Sastrawan Negara Keris Mas 1997. Sebenarnya, ilmu pengetahuan tidak pernah habis untuk dipelajari. Walaupun penulis-penulis kita pada hari ini telah berkelulusan tinggi, tetapi ilmu pengetahuan bertambah terus walaupun selepas beliau menamatkan pelajarannya. Ia perlu meneruskan pembacaannya sepanjang hayat. Kata-kata Christmas jelas membawa maksud bahawa ilmu itu tiada penghujungnya. Oleh itu, kita mestilah sentiasa rajin membaca. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan 3 buah buku kegemaran yang telah saya baca. 3 buah buku kegemaran yang telah saya pilih bertajuk: pertama, Hikayat Abdullah karya Munshi Abdullah. Kedua, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya sastrawan Indonesia iaitu Hamka. Ketiga, Harry Potter dengan Batu Hikmat karya J.K. Rowling iaitu penulis British yang menjadi jutawan hasil daripada penulisannya. Pada hari ini, saya memilih karya agung hasil tulisan Abdullah Munshi iaitu Hikayat Abdullah untuk saya ulas. Hikayat Abdullah merupakan sebuah karya agung Melayu yang ditulis oleh Munshi Abdullah bin Abdul Qadir atas permintaan seorang sahabat iaitu orang putih untuk memaparkan kehidupan beliau sejak kecil dan hubungannya dengan beberapa tokoh sejarah seperti Raffles, Farquhar, Sultan Hussein Shah, Crawford dan ramai lagi. Hamzah Hamdani 2007. Hikayat Abdullah yang diterbitkan pada tahun 1848 merupakan pengalaman Abdullah yang amat penting dalam kesusasteraan Melayu. Karya-karya tersebut mengandungi idea yang benar-benar baharu dan berlainan.
yang secara langsung menjadi garis pemisah antara Abdullah serta angkatan penulis sebelum dan sezaman dengannya. Hikayat Abdullah mengandungi kritikan terhadap bangsa Melayu serta golongan bangsawan dan menyindir pihak penjajah Inggeris dan Belanda. Melalui karya Abdullah yang hebat ini, pembaca dapat menghayati kehidupan masyarakat Melayu, Melaka dan Singapura pada abad ke-19 yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Peristiwa-peristiwa dalam hikayat ini berunsurkan sejarah yang berdasarkan kepada pengalaman hidup pengarang yang hidup pada zaman berkenaan. Kritikan pengarang terhadap bangsa Melayu yang tidak menghargai bahasanya sendiri dalam hikayat ini adalah sangat jelas. Sebelum berbicara lebih jauh tentang karya ini, izinkan saya cerita serba sedikit mengenai latar belakang pengarang. Munshi Abdullah atau nama sebenar beliau Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dilahirkan pada tahun 1796 di Kampung Masjid atau nama lainnya Kampung Pali, Melaka. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Bapanya berketurunan Arab Yaman, manakala ibunya Salamah berketurunan India. Sejak kecil, beliau diajar mengaji Al-Quran dan tulisan Jawi serta tata bahasa Melayu oleh bapanya. Beliau juga turut belajar bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan Hindi. Gelaran Munshi yang membawa makna guru telah diperoleh oleh beliau sewaktu berusia 11 tahun. Beliau juga turut mendapat gelaran Munshi ketika mengajar bahasa Melayu kepada askar-askar kerajaan Inggeris di Melaka. Selain menjadi guru bahasa, beliau juga turut menjadi guru agama, penterjemah, wartawan dan jurutulis kepada pemerintah Inggeris. Beliau juga pernah memangku jawatan pengetua di Anglo-Chinese College ketika Padri Thompson pernah bercuti di England. Apabila bercakap tentang karya, hikayat Abdullah merupakan karya autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup dan latar persekitaran kehidupan pengarang iaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Hikayat ini mengandungi 29 bab dan setiap bab menceritakan pelbagai peristiwa yang berlaku di Melaka dan Singapura. Dalam hikayat ini, Abdullah menceritakan salah sila keluarga beliau bermula daripada nenek moyang beliau. Moyang beliau iaitu Syekh Abdul Qadir merupakan seorang guru agama dan bahasa yang berbangsa Arab daripada keturunan Utsmani dan berasal dari Yaman. Abdullah juga menceritakan perihal masyarakat Melayu iaitu sikap raja-raja Melayu dan sikap bangsa Melayu sendiri. Beliau mengkritik sikap raja-raja Melayu yang tidak mahu memelihara anak-anak mereka sendiri dan mengikut sahaja kehendak anak-anak mereka tanpa didisiplinkan. Beliau juga turut mengkritik sikap bangsa Melayu yang tidak akan berubah kerana mereka tidak mahu membuang adat lapuk yang menyimpang daripada agama Islam. Salah satu aspek pemikiran yang dapat dihuraikan daripada hikayat Abdullah ini ialah pemikiran tentang kepentingan menguasai pelbagai bidang ilmu. Pemikiran ini dapat dilihat terus daripada dalam diri pengarang sendiri yang mampu menguasai pelbagai jenis bahasa, terutama bahasa Melayu, walaupun beliau lahir daripada keturunan Arab Yaman. Pengarang menceritakan pengalaman pahit dan manis yang terpaksa dilalui oleh beliau dalam usaha mempelajari pelbagai jenis bahasa. Abdullah juga menceritakan sikap masyarakat zaman dahulu yang begitu memuliakan adat pada zaman itu. Salah satu kepercayaan masyarakat Melayu pada zaman dahulu ialah adat menjual anak. Dalam hal ini, Abdullah menyatakan bahawa adat lapuk yang menyimpang daripada agama Islam perlu dibuang kerana hal ini boleh menjadi penghalang bagi kemajuan bangsa Melayu. Abdullah juga menyatakan kepimpinan memelihara dan menjaga bahasa, khususnya bahasa Melayu.
Abdullah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap bahasa Melayu dan melahirkan rasa kesal terhadap bangsa Melayu yang tidak menghargai bahasanya sendiri. Dalam hikayat ini ada menceritakan tentang corak kepimpinan dan pemerintahan Inggeris pada zaman tersebut. Terdapat 4 perkara yang dipuji oleh Abdullah kepada orang Inggeris, iaitu berkelakuan baik, bersopan santun, menghormati orang lain dan bertimbang rasa. Beliau juga mengkritik sikap golongan wanita yang menjadi isteri kepada pembesar dan sombong dan suka bercakap besar. Kita juga dapat melihat jelas gambaran bahawa sikap masyarakat zaman dahulu jauh berbeza daripada sikap yang diajar oleh agama Islam. Dalam hikayat ini ada menceritakan nilai-nilai murni yang boleh diambil iktibar oleh pembaca. Sebagai contoh, menasihati anak-anak supaya jangan menderhaka kepada ibu bapa. Pandangan hidup yang boleh dilihat daripada hikayat ini ialah sifat tidak mahu membangga diri. Bapa Abdullah iaitu Syekh Abdul Qadir tidak pernah sama sekali memuji Abdullah. Ini kerana bapanya tidak mahu Abdullah lupa dan bangga diri selepas dipuji. Bangga dengan pakaian Melayu juga merupakan nilai budaya yang terdapat dalam hikayat ini. Dalam hikayat ini ada menyatakan bahawa Datuk Sulaiman dan Datuk Astar memakai pakaian Melayu dan tidak mahu mengubah gaya penampilan mereka. Nilai budaya yang terdapat dalam hikayat ini ialah menyayangi pemimpin. Masyarakat Melayu zaman dahulu mengamalkannya antara golongan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa maupun agama. Kesimpulannya, hikayat Abdullah ini merupakan satu karya agung yang unggul kerana karya ini mengandungi nilai estetik yang tinggi dari segi kepengarangannya. Ciri-ciri karya agung yang dapat dilihat daripada hikayat ini ialah Abdullah memperlihatkan keunggulan pengarang dalam menyampaikan mesej kepada pembaca. Hikayat ini memperlihatkan Abdullah mampu mencetuskan pemikiran, nilai dan pandangan hidup bangsa Melayu suatu ketika dahulu. Beliau juga mengkritik golongan penjajah yang mengambil kesempatan ke atas kelemahan orang Melayu. Hikayat Abdullah ini merupakan sebuah karya agung yang perlu dihargai oleh generasi pada masa ini. Saya akhiri ucapan ini dengan kata-kata, karya agung ini catatan sejarah bangsa tentang kuat dan lemahnya. Bacalah buat panduan memperbaiki sejarah akan datang. Sekian, terima kasih.